Pengerusi. Okey, saya nak bincang TPPA di bawah butiran 020100 rundingan strategik. Dan ini ada berkenaan dengan impak TPPA ini terhadap harga ubat. Di mana MIDI telah berkata tak ada kesan. Tetapi Presiden Amerika juga mengatakan, Obama cakap ada kesan. Saya tanya MITI, Menteri, ada mereka sedar bahawa artikel 18.52 akan melanjutkan monopoli terhadap ubat-ubat baru 8 tahun lagi. Sekarang di bawah sistem yang kita ada patent yang boleh beri monopoli pada originator company selama 20 tahun. Dengan 1852, ini patent boleh dipanjangkan lagi 8 tahun lagi, bukan patent tapi monopoli di bawah dasar data exclusivity 8 tahun lagi. So dia akan jadikan 28 tahun. Adakah Kementerian MITI, adakah mereka faham ini akan berlaku? So monopoli daripada 20 tahun akan dipanjangkan, lanjutkan ke 28 tahun. Satu lagi adalah impact artikel 1837 bracket 2, di mana dikatakan dalam bahasa Inggeris, dikatakan each party confirms, party artinya negara lah, 12 negara ini, each party confirms that patents are available for new uses of a known product. Jadi jika kita katakan ubat itu dipakai untuk penyakit A, ya, kita dapat patent 20 tahun. Pada tahun ke-19 kita mengatakan ubat ini, ubat sama, boleh dipakai untuk merawat penyakit B, boleh pohon dan mesti diberi patent lagi 20 tahun. So you get 40 years of monopoly. Ini dia punya meaning dia. Ini dipanggil evergreening. Dan ini dijadikan undang dalam TPPA. So, sekarang bila satu ubat dibawa ke market, mungkin dia katakan dia boleh rawat A, B, C, D penyakit. Tapi jika ada ini, dia hanya katakan A, B saja. C, D dia simpan dulu. Selepas 18 tahun, 19 tahun, dia bawa, oh ini boleh juga rawat C dan D. Dia pakai klausa 18.37 bracket 2 untuk mengatakan new use of an old product, dia dapat monopoli lagi 20 tahun. Adakah MITI nampak ini? Kita biarkan ini macam ini. So, bila kita katakan, saya kata, bila NGO di luar kata, harga ubat akan naik, bukan kita kata serta-merta. Bila kita sign TPPA, hari esok dia naik. Tak. Tapi dalam 10 tahun, selepas 20 tahun, bila ubat-ubat baru macam biologics, tidak diturunkan, tak boleh bawa dia punya generik, dia punya biosimilar masuk. Oleh kerana tempoh patent itu dipanjangkan 8 tahun oleh 1852, dipanjangkan 20 tahun oleh 1837, mungkin kita akan ada ubat-ubat yang ada monopoli dalam company itu selama 48 tahun pun boleh. Jika dibuat macam itu. And biosimilars ini, generik ubat generik itu, harga dia hanya 1/10 daripada harga yang dibawa oleh company innovator. Ya, so ini satu saya harap MITI boleh jawablah baik-baik ini. Adakah sedarkah tidak? Inilah kesan dia. Okey. Yang kedua saya nak bawa di bawah 020100 adalah isu perolehan kerajaan, government procurements. Kami difahamkan bahawa ada persetujuan dalam TPPA, jadi untuk projek-projek engineering, projek-projek sivil, dia punya threshold, di mana di atas threshold itu kita kena buka untuk semua investor, untuk semua company, dan itu adalah untuk civil engineering works RM 25 juta ke atas. Tapi kita juga difahamkan bahawa Malaysia dapat satu dipanggil pengecualian, satu carve out, di mana untuk Malaysia 300 juta ke atas baru kita terpaksa buka. Untuk negara-negara lain 25 juta, untuk Malaysia 300 juta. Okey, itu carve out Malaysia. Saya nak tanya ini bukan satu carve out yang in perpetuity, untuk bukan selama-lamanya. Ini hanya ada tempoh 20 tahun. Lepas 20 tahun dia akan turun balik ke 50 juta.
So, saya mau tanya Miti, ini 300 juta pengecualian ini, threshold yang tinggi ini, untuk berapa lama? 5 tahun ke 3 tahun, dan lepas itu dia diturunkan ke mana? Berapa peringkat kita ada? Dan 20 tahun itu berapa peringkat yang kita sudah setuju? 300 ke mana? Ke mana? Sampai ke 20, sampai ke 50 juta ini. Tolong bagi tahu, kerana ini penting. How long is the kawal? Okey. Yang ketiga dan last saya nak bawa ialah butiran 010-200 perancangan strategik. Kita MITI telah commission 2 CBA, Cost Benefit Analysis, dan sampai sekarang kita tak terima itu. Teks sudah keluar, kita akan bincang isu ini yang begitu penting tahun depan, Januari, tapi CBA tak keluar. So how are we supposed to evaluasi, faham, baca, tengok ini. So saya bertanya MITI, bila CBA ini akan keluar, akan ini diberikan pada semua ahli parlimen? Adakah CBA ini dalam bahasa Inggeris ke atau dalam bahasa Malaysia ataupun kedua-dua? Tolong beritahu itu. Dan saya baru pagi ini saya baca dalam Star SME Biz, ada satu artikel oleh Presiden SME Association of Malaysia, Encik Michael Kang Hua Kuang, dan dia katakan daripada SME Association ni, dia katakan 30% daripada 650,000 SME di Malaysia akan gulung kita dalam 2 tahun selepas TPPA diamalkan. 30%. Gulung tikar. Ekonomi keluar. Adakah CBA, orang yang buat CBA ini discuss dengan SME Association, dapat tahu adakah ini masukkan dalam dia punya ini? Saya tanya. Masalah yang kita akan hadapi bila kita punya SME gulung tikar dan diambil alih oleh syarikat-syarikat antarabangsa yang chain itu, masalah dia ialah untung yang didapati oleh SME biasanya di plow back, ditanam balik di tempatan juga. Jika ada syarikat kecil di Ipoh ke atau Sungai Siput, untung dia pergi ke bos dia yang duduk di situ, dia akan belanja di situ, dan dia akan bagi peluang untuk peniaga lain di situ. Bila dia diambil alih oleh satu syarikat antarabangsa, satu chain system, dia punya untung akan keluar ke Kuala Lumpur atau keluar negeri. Dan ini akan mencetikkan pasaran domestik di negara kita dan peniaga lain, orang-orang di pasar malam, orang-orang di pasar basah, semua tak akan dapat pasaran yang begitu besar untuk mereka. So ini ada kesan yang besar. If 1/3, 30% daripada SME kita gulung tikar, that income daripada mereka, profit mereka tidak akan berkita di pasaran domestik, dia akan pergi keluar. Ini impak besar ini. Adakah ini ambil? So saya rasa, okey, saya boleh terima apa yang dikatakan oleh MITI bahawa jika kita sign ini, mungkin kita boleh bersaing dengan Vietnam, dapatkan FDI lebih. Jika kita tak sign, kita kurang kita punya persaingan untuk FDI. Memang betul. Tapi bila kita tengok perancangan strategik ini, adakah lebih baik kita meningkatkan GDP kita di kadar 6%, tapi ada satu masyarakat yang di mana pengagihan kekayaan, di mana market domestik disekat, di mana harga ubat naik, di harga copyright untuk buku-buku naik, adakah itu baik? Ataupun satu situasi di mana kita tak tumbuhkan, kita tak kembangkan GDP kita di kadar yang begitu besar. Ya, 6%. Last point. Yeah. Hanya 4% kita katakan GDP kita. Tapi masyarakat kita ada lebih inklusif. Ekonomi kita ada lebih inklusif. Ekonomi kita ada lebih peluang untuk peniaga-peniaga kecil. So, I think we got to evaluate. Bukan tak boleh kita hari-hari tak boleh gantungkan hanya pada kadar tumbuhan GDP saja. We got to see what society we are creating. Saya harap ini semua akan dijawab oleh Menteri. Ya.